أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدي، اللهم يا معيد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taib, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat peluang untuk menyambung perkongsian kita tentang cara menggunakan kamus yang mana ramai di kalangan kita yang mereka ada kamus tetapi tidak dapat memanfaatkannya dan sekarang ini tuan-puan kasih sekalian di zaman teknologi dan kita boleh menggunakan kamus internet sekarang dalam internet pun ada kamus. InsyaAllah hari ini di antara yang akan kita bincangkan adalah bagaimana kita boleh memanfaatkan kamus online kamus online. Dan sebelum itu saya akan kembali membincangkan terlebih dahulu mengenai menggunakan kamus biasa yang fizikal yang tuan-puan dapat pegang yang hari itu saya tak sempat lagi membincangkan secara keseluruhan sebab masa dah habis Baik, oleh itu tuan-puan kasih sekalian, insya-Allah kita akan membincangkan perkara ini, bagaimana mencari satu perkataan dalam kamus Arab Jadi saya ingin imbas balik pelajaran ataupun perkongsian lepas dahulu tuan-puan supaya tuan-puan dapat ingat kembali apa yang kita bincangkan Itu pertama kita kena paling utama tuan-puan kita kena mengenal jenis-jenis kamus dulu supaya kita dapat mengetahui kekhususan, keistimewaan satu kamus tersebut di antaranya adalah dari segi penggunaan bahasa pada kamus tersebut yang mana ada satu bahasa, dua bahasa, ada beberapa bahasa kadang-kadang. Yang kedua, tuan-puan kasih kamus berdasarkan saiz ada saiz kecil, ada yang sederhana, ada yang besar jadi saiz ini juga mempengaruhi isi kandungan semakin besar maka semakin banyaklah maklumat yang boleh kita dapatkan daripada kamus tersebut. Dan selanjutnya biasanya perkataan-perkataan yang kita cari itu akan lebih mudah kita dapatkan dibandingkan dengan kamus yang kecil kamus yang sederhana jadi kamus besar ini dia akan mencakup banyak perkataan nanti dan tuan-puan kasih sekalian, di antara yang perlu kita perhatikan lagi tuan-puan adalah iaitu kaedah penyusunan. Ini sangat penting maka tuan-puan kasih sekalian, ada 3 kaedah secara umumnya tuan-puan penyusunan sebuah kamus tuan-puan. Satu adalah berdasarkan akar kata yang kedua adalah berdasarkan huruf awal, tak kira akar kata dia macam mana dan yang ketiga tuan-puan kasih sekalian, berdasarkan kepada
akhir perkataan tersebut. Ada yang berdasarkan akhir seperti saya kata iaitu kamus Lisanul Arab sebelum ini. Kemudian ada berdasarkan awal perkataan awal apa yang kita jumpa kita terus cari dia dapat dan yang selanjutnya adalah berdasarkan akar kata dia yang mana kalau akar kata kita kena buang dulu tambahan-tambahan, kita cari akar kata dia dari akar kata tu barulah kita jumpa. Dan saya kata kebanyakan kamus adalah menggunakan kaedah akar kata ini sehingga tuan-puan sekalian bagi pemula dia akan menghadapi kesukaran kalau dia tidak ada satu ilmu penting untuk mengetahui akar kata ini, namanya ilmu saraf baik tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian. Jadi kita kenalkan pada tuan-puan Lisanul Arab Mu'jamul Wasit dan dalam bahasa Melayu kita ada kamus Idris Al-Marbawi sebelum ni dan di antara kamus besar yang boleh tuan-puan miliki Arab Melayu adalah kamus Dewan cuma dia menggunakan tulisan Jawi kita dah bincangkan sebelum ini dan ini kamus ini sangat bagus sebenarnya untuk bahasa Melayu tuan-puan Arab Melayu jadi kalau tuan-puan ada kesempatan tuan-puan boleh belilah kamus ini baik tuan-puan kita masuk pada cara mencari kata dalam kamus Arab. Yang pertama kita dah sebut juga adalah tuan-puan kena ingat huruf abjad tu, huruf hijaiyah urutan dia macam mana, alif ba ta sa jim ha kha da ra kan sampailah kepada ya dan dia ada 28 huruf tuan-puan jadi kalau tuan-puan nak cari alif atau hamzah tuan-puan itu sama pada hamzah itulah alif kita kata alif sebenarnya adalah hamzah itu di awal jadi tuan-puan di antara huruf biasa yang tuan-puan tak jumpa nanti adalah iaitu alif yang mana sebagai ganti dia apa tu hamzah lam alif tuan-puan kena cari lam saja. Kalau nak cari lam alif kan lam pada lam kemudian satu lagi tuan-puan huruf ha diletakkan sebelum waw. Jadi ha waw ya. Tuan-puan kena ingat di antara perbezaan dengan susunan huruf hijaiyah yang tuan-puan hafal. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, kita tengok kaedah penyusunan. Jadi di antara perkara pertama tuan-puan perlu perhatikan ketika membeli sebuah kamus adalah bagaimana cara menyusun kamus tersebut. Maka lihat dahulu macam mana. Kalau boleh tuan-puan baca mukadimah kamus tersebut. Mukadimah kamus bagaimana dia menyusun dia tu. Jangan tuan-puan main beli je, lepas tu tuan-puan tak tahu macam mana nak gunakannya. Kalau boleh sebelum tuan-puan beli tengok macam mana dia susun ini. Tuan-puan belek-beleklah dulu tengok-tengok kan. Jadi tuan-puan ada berdasarkan kamus awal perkataan. Ini kamus ini tuan-puan sesuai saya kata untuk pemula. Beginner orang yang tak ada lagi untuk pemula dan dia tak ada basic saraf lagi tak ada ilmu saraf lagi, maka tuan-puan belilah kamus ini dahulu seingat saya dahulu tuan-puan ada kamus apa nama itu Fajar Oxford tu yang warna biru tu disusun dengan cara ini sebab targetnya adalah orang-orang yang betul-betul zero belajar bahasa Arab jadi orang yang zero bahasa Arab tuan-puan cari kamus awal perkataan ini. Jangan cari kamus yang menggunakan akar kata. Nanti dia akan kesukaran. Mengalami masalah ketika mencari perkataan tersebut. Sebab dia kena cari akar kata, dia kena buang tambahan-tambahan tersebut. Ini menyebabkan dia kesusahan nanti. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Jadi kalau kita mendapatkan kamus kita itu berdasarkan awal perkataan, senang saja. Kalau tuan-puan jumpa akhraja, tuan-puan terus cari pada a. Cari je a, insya-Allah tuan-puan akan jumpalah maknanya. Akhraja. Cari mu'jam. Pada mana? Mim terus.
cari huruf mim, ataupun go through lah ke bawah, sampailah jumpa mim ain, ya. Ataupun jumpa mim ain. Istaghfara, ataupun terus cari pada hamzah saja. Istaghfara, alif sin ta. Ataupun cari. Tuan-puan akan jumpa nanti. Perkataan yadhhabu, bahkan fi'il mudhari' pun tuan-puan boleh cari yadhhabu apa maknanya. Ya. Taqatala, ya. Maka tuan-puan akan jumpa pada ta. Ya. Cuma kalau sekiranya tuan-puan di sini pun akhirnya tuan-puan perlu belajar bahasa Arab juga. Kadang-kadang tuan-puan jumpa dalam bentuk jamak, kan, akhraju. Ya. Akhraju. Untuk mencarinya, tuan-puan hanya perlu mencari sampai akhraja aja. Tambah waw alif ni apa? Ini tuan-puan kena tahu ilmu bahasa Arab deh. Ini menunjukkan jamak, kan? Nak tahu makna lengkap dia macam mana? Tuan-puan kena tahu bahasa Arab lah. Akhraja mungkin tuan-puan dapat mengeluarkan maknanya, kan? Kalau akhraju apa jadi dia? Tuan-puan balik kepada kaedah bahasa Arab, tambah waw alif ini menunjukkan jamak ramai, ya. Jadi dalam kamus tuan-puan bentuk musanna, bentuk jamak, jamak terutama tuan-puan jamak yang fi'il mudhari' tersebut ataupun fi'il madhi, tuan-puan itu tak jumpa. Yang jamak kita jumpa nanti adalah jamak muzakkar salim, jamak taksir, ya. Biasanya tuan-puan akan jumpa kalau jamak adalah perkataan jamak yang tuan-puan jumpa adalah jamak taksir nama dia. Jamak yang tak ada aturan. Ya. Jamak taksir. Sedangkan kalau tuan-puan nak cari musanna, ya, ataupun jamak muzakkar salim, ini tuan-puan takkan jumpa sebab dia ada kaedah. Kaedah dia apa itu? Kalau musanna tambah alif dan nun. Ya, mu'jamun. Faham kan? Ini satu kamus. Ya. Musanna dia apa, Ustaz? Kalau tuan-puan cari mu'jamani, ya kan? Ini adalah, ya, kaedah bahasa Arab tambah alif dan nun. Dan tuan-puan kasih sekalian, jamak dia apa? Karena jamak dia jamak taksir, tuan-puan akan jumpa nanti. Kamus yang bagus dia akan bagi pada tuan-puan jamak dia, ma'ajim. Dia akan bagi ma'ajim. Jadi tuan-puan kasih sekalian, penambahan-penambahan yang merupakan ciri khas kepada bahasa Arab, tuan-puan, pada perkataan Arab, tuan-puan kena belajar ikut kaedah bahasa Arab. Ya. Sedangkan asas kata tersebut tuan-puan akan jumpa nanti dalam kamus-kamus ini. Jadi tuan-puan carilah pada, kalau awal perkataan ni tuan-puan akan terus cari. Tak payah tuan-puan cari akar kata dia. Cuma tambahan kat belakang tu tuan-puan kena tahu juga. Tambahan belakang. Di depan dia tak pengaruh. Tapi di belakang tu itu tu tuan-puan kembali kepada ilmu bahasa Arab juga, ya. Pada bab tersebut terus melihat ke bawah mengikut huruf kedua dan seterusnya. Maka tuan-puan lakukan seperti itu. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, sebelum saya lanjutkan tuan-puan sekalian, saya akan memperkenalkan satu kamus yang online, tuan-puan, kita boleh praktis terus, ya. Iaitu kamus Al-Ma'ani nama dia, ya. Saya nak tuan-puan tengok kamus Al-Ma'ani. Kalau tuan-puan ada online sekarang, tuan-puan pergi ke Google, ya. Iaitu tuan-puan cari iaitu almaani.com. Ya. Iaitu apa itu? almaani.com. Tuan-puan cari almaani.com. Ya. Kamus ini adalah kamus yang sebenarnya membantu orang dalam pelbagai level semua, ya. Tuan-puan yang apa nama dia tu, yang ada asas ke tak ada asas, ya, dapat manfaat daripada kamus ni. Cuba tuan-puan cari apa dia tu, kamus Al-Ma'ani. Almaani.com. Tuan-puan tekan almaani.com, ya. Okey, tuan-puan nampak saya share, ya. Ini daripada website dia terus, tuan-puan boleh nampak almaani.com, ya. Okey.
Kamus ini tuan-puan kamus yang menurut saya kamus terlengkap online. Bagi saya adalah kamus amazing yang sangat menakjubkan sekali, yang mana orang yang dah advance lagi banyak dapat manfaat dia lah. Yang baru pun dapat. Okey, untuk kamus yang apa nama dia tu, kamus ini dia sangat lengkap tuan-puan yang mana tuan-puan kalau sekiranya tuan-puan tahu Arab, tuan-puan tengoklah di sini ada banyak kamus dalam dalam web ini tuan-puan satu perkataan tuan-puan boleh cari dalam berbagai kamus Al-Ma'ani Al-Jami' dia akan kumpulkan semua semua yang ada dalam kamus. Kalau tuan-puan nak cari dalam kamus tertentu Arabic ini iaitu ada dalam kamus Mukhtar Sihah. Ini satu kamus. Al-Mu'jam Al-Wasit ada saya kongsikan dengan tuan-puan sebelum ni. Bahkan Al-Lughatul Arabiyah Al-Mu'asir kamus iaitu bahasa moden. Arabi Ammah ini bahasa Arab umum. Ini adalah bahasa Arab umum tuan-puan boleh cari juga. Bahkan dalam mustalahat fiqhiyah istilah-istilah fiqh kadang-kadang ada pengkhususan mengikut istilah tuan-puan Jadi dalam kamus Al-Ma'ani ini tuan-puan boleh pilih. Okey. Karena dan ini tuan-puan adakah kamus Arab saja? Tuan-puan boleh cari kamus dengan Arab kepada bahasa lain. Di antaranya tuan-puan Arab kamus Arabi Ingliziyun. Ini adalah Arab dari Arab ke Inggris kamus Arabiyun Faransiyun. Ini adalah Arab bahasa Perancis kamus Arabi Portugaliyun. Ini Arab ke bahasa Portugal Arabi Isbani Spanyol Spain Arabi Turki, Arabi Farsi, Arabi Farisi Arabi. Ini dibalikkan Arabi Indonesia. Kalau tuan-puan nak bahasa Melayu, tuan-puan ambil Arabi Indonesia. Cuma tuan-puan yang kata penggunaan istilah Indonesia dia sangat apa nama itu? Sangat nampak di dalam apa itu dalam kamus ini tapi tuan-puan boleh manfaatkan kalau tuan-puan mahir bahasa Inggeris tuan-puan ambil lah iaitu kamus Arabi Inglisi kalau tuan-puan mahir Arabic lagi bagus, tuan-puan lagi banyak pilihan jadi ada Arabi Ajnabi, tuan-puan tekan pada Arabi Ajnabi ini tuan-puan akan jumpa. Okey, saya ambil contoh dulu adalah iaitu karena kita Melayu kita ambil iaitu Arabi Indonesia Arabi Indonesia. Kita ambil contoh tuan-puan Okey. Untuk di sini tuan-puan tuan-puan ada dekat sini ni ibhas, perkataan ibhas. Tuan-puan tengok ada ibhas Okey. Di sini tuan-puan masukkan je perkataan tu. Kalau sekiranya tuan-puan ada tab dalam bentuk Arabic, tuan-puan boleh terus. Kalau tuan-puan tak ada, di sini ada macam keyboard tuan-puan. Tuan-puan tekan keyboard ni, tuan-puan akan jumpa huruf Arab dia. Contohlah kita nak cari perkataan mu'jam tadi. Mim, ain, jim, mim lagi. Mu'jamun. Okey? Dah dapat tu, maka tuan-puan terus adalah tekan yang search kat sini maka tuan-puan akan dapatkan mu'jamun di sini tuan-puan akan dapat menariknya di sini tuan-puan dia akan tuan-puan tunjukkan pada tuan-puan sebenarnya beberapa perkara yang lain kalau tuan-puan baca mu'jimun kalimatun asluhal fi'lu. Ini dibagi kepada tuan-puan penjelasan dalam bahasa Arab lah. Kalau tuan-puan nak. Kalau orang yang mengerti bahasa Arab, dia akan ambil bahagian ni. Kalau tuan-puan tak mengerti bahasa Arab, tuan-puan boleh terus kat sini saja. Ada an-nasul asli. Itu adalah teks asal. Mu'jamun. Apa maknanya? Al-makna. Makna dia adalah kamus. Kamus. Okey.
Kalau kita kata mu'jam, dia adalah kamus. Dia bagi pada kita tuan-puan akar kata yang lain, perubahan yang lain. Kalau a'jami, mu'jam ini daripada mana tuan-puan? Daripada a'jam lah. A'jami itu apa dia tu? Orang bukan Arab. A'jamiyun. Ya. A'jamiyun. Bahasa asing. Dia berasal daripada kata ajam. Ajam maknanya selain Arab, non Arab, ya. Orang asing. Ajam itu orang asing. Dibagi pada tuan-puan perubahan-perubahan lain lah. Tetapi kalau tuan-puan nak cari mu'jam je, cukuplah pada mu'jam ni. Mu'jam maknanya apa? Kamus. Dah, khalas. Jadi dengan apa nama itu? Dengan web ini tuan-puan, tuan-puan boleh dapatkan terus apa nama itu? Cari terus tanpa buang tambahan. Ini maknanya dengan menggunakan asal kata saja. Bukan asal kata, mendatangkan apa perkataan tu tuan-puan masukkan terus. Ya. Maka tuan-puan boleh cari terus. Contoh lagi tuan-puan, kita ada tadi taqatala. Apa makna taqatala? Maka tuan-puan, okey, kalau tuan-puan tak ada Arabic, itu saya kata Arabic apa itu huruf, tuan-puan tekan sini je. Ya. Tekan ta, qa, alif, ta, lam. Apa maknanya? Tekan tanda search sini, maka tuan-puan akan jumpa nanti taqatala. Pertama dia akan bagi pada tuan-puan penjelasan secara umum lah. Ini kalau tuan-puan mengerti bahasa Arab. Taqatul. Ini tuan-puan dia adalah masdar. Taqatul, perkelahian, pertempuran, peperangan. Taqatul. Kalau fi'il dia tu taqatala yataqatalu. Dibagi pada tuan-puan adalah fi'il madhi dan mudhari'. Arti dia berkelahi ataupun berperang. Kemudian diberikan pada tuan-puan perubahan yang lain. Ini kalau tuan-puan belajar saraf, tuan-puan bermanfaat pada tuan-puan ni. Kalau kita tambahkan alif dan sin dan ta, apa maknanya? Istaqtala yastaqtilu. Maknanya mempertaruhkan diri, menentang maut, berjuang, melawan kematian. Istaqtala tu. Kalau iqtatala yaqtatilu, apa maknanya? Berperang, bertempur. Di sini ditambahkan lagi pada tuan-puan. Jadi sangat menarik untuk tuan-tuan perempuan cari perkataan daripada Al-Ma'ani ini. Saya suggest pada tuan-puan, rajin-rajinlah buka Al-Ma'ani ini. Jadi Al-Ma'ani ini berguna untuk siapa? Untuk pemula yang tak tahu lagi ilmu saraf, dia tak jumpa perkataan, tuan-puan, dia boleh masukkan terus. Ya. Contohlah kalau saya jumpa ustaz ayat Quran mana kan? Saya akan cuba kita tuan-puan kesian buka satu apa nama itu? Satu web bahasa Arab. Tuan-puan okey sekejap yang mana kita baca buku dalam bahasa Arab tuan-puan. Tuan-puan dapatkan seperti tafsir Ibnul Jauzi ni tafsir Ibnul Jauzi. Tuan-puan baca faslun. Kan? Baca je faslun tak reti. Faslun fi bismillahirrahmanirrahim. Apa dia faslun ni tuan-puan nak cari perkataan faslun. Kalau ikut apa nama dia tu? Kamus Ma'ani, cuba tuan-puan cari kamus Ma'ani. Apa dia faslun? Okey. Kita tengok faslun. Oh, sorry ini saya keluar. Kita cari faslun. Apa perkataan faslun? Apa dia faslun? Kita ambil Arabic faslun. Apa mana faslun? Kita search.
Ya. Faslun. Faslun, bab fasal. Bahasa Indonesia dia babak musim. Faslun boleh juga. Tapi agak-agak tuan-puan ketika kita baca buku tadi tu faslun fi bismillah. Agak-agak apa dia tu? Bab. Itu adalah bermakna bab. Tuan-puan pilihlah mana yang apa dia tu sesuai. Faslun. Di sana mungkin adalah fasal ataupun bab, ya kan? Nanti tuan-puan dibagi perjelasan lain tahu. Ya, banyak di sini dibagi pada tuan-puan. Saya tak ingin dahulu detail, saya nak tunjuk kepada tuan-puan iaitu kamus Al-Ma'ani ini yang boleh tuan-puan gunakan untuk pemula. Ya, dengan metod diberi awal perkataan, mencari awal perkataan pun boleh tuan-puan dapatkan. Jadi tuan-puan tidak perlu susah-susah sangat. Baik, kembali kita pada share kita. Ya. Okey, tuan-puan ada soalan tak kat sini? Mana konsep? Jadi awal, kalau awal perkataan senang tuan-puan boleh cari terus tanpa tuan-puan mempunyai asas ilmu saraf pun tuan-puan boleh cari macam yang ada pada Al-Ma'ani tadi dan tuan-puan kasih sekalian, kalau sekiranya akar perkataan, kamus akar perkataan jadi kita dah bincang dahulu tuan-puan tentang awal perkataan dengan akar perkataan. Jadi akar perkataan tuan-puan kena ada ilmu saraf. Ilmu saraf ini sangat membantu bagi orang yang ingin berjinak-jinak dengan kamus tuan-puan. Dia kena ada ilmu saraf, baru tuan-puan akan seronok nanti. Ya. Jadi kalau tuan-puan akar perkataan tuan-puan kena ada ilmu saraf baru cantik. Maka kalau tuan-puan ada ilmu saraf, di antara yang tuan-puan perlu kuasai adalah iaitu kuasai isim, huruf isim dan fi'il. Apa dia? Ya. Kemudian apa dia itu? Mana yang mabni, isim mabni, isim jamid tuan-puan kena. Isim mabni apa dia itu? Isim yang tak berubah akhirnya. Isim jamid tuan-puan isim yang tak ada apa dia itu perubahan dia. Ya. Nanti kata dia tak boleh kita rubah jadi fi'il. Ini nama isim jamid isim mabni yang tak berubah akhir dia. Yang mana summa dari awal sampai bila tuan-puan dia akan berbaris summa, baris atas saja. Ini nama dia mabni. Ya. Dan isim jamid tuan-puan seperti saburah saburah. Saburatun. Yang mana ini tuan-puan tak ada fi'il dia. Ustaz, adakah asal kata daripada saburah? Tak ada. Kalau macam ni tuan-puan cari je terus. Kita cuba praktis tuan-puan macam mana nak cari summa Kita pakai kamus ma'ani kita tadi Okey. Kita ambil summa. Macam nak cari dia? Pergi sim, ta dengan mim. Terus saja. Summa. Maka tuan-puan akan dibagi. Dan ingat tuan-puan kasih sekalian, di sini tuan-puan kerana tidak ada baris tuan-puan maka dibagi pada tuan-puan ada sama. Sama
Ini tha dia baris atas. Ketahuilah tuan-puan saya, ini adalah zaraf nama dia. Kalau tuan-puan belajar ilmu saraf, ini zaraf yang bermakna di sana. Ya. Thumma, ini huruf ataf. Yang bermakna kemudian setelah itu. Ini dia. Jadi kalau dalam Al-Quran ada thamma. Apa maknanya itu? Di sana. Kalau dia baris atas. Kalau baris depan macam mana? Itu bermakna kemudian. Thumma. Thumma dalam Al-Quran. Ya. Kalau wa min thamma. Kadang-kadang tuan-puan tambahkan min di depan dia. Min thamma. Apa maknanya? Dari sana, kerananya, oleh kerana itu, maka begitu, oleh sebab itu. Jadi tuan-puan boleh gunakan wa min thamma. Oleh kerana itu saya tak nak. Wa min thamma la urid. Tuan-puan boleh cakap dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Fathamma wajhullah. Ini dalam Al-Quran. Fathamma, maka di sana, di situlah atau di sanalah Allah Subhanahu wa taala. Fathamma wajhullah. Okey. Jadi tuan-puan kalau sekiranya dia adalah mabni seperti thumma, tuan-puan cari terus je. Itu kalau akar kata. Apa lagi tadi kita jumpa? Saburah. Itu adalah isim jamid. Apa cara dia? Cari terus saburah. Sin, ba, waw, ra, tamarbutah. Saburatun. Search. Saburah. Saburatun. Papan tulis. Ya. Ternyata di sini tuan-puan, sebenarnya ada perkataan yang tidak, yang apa itu berasal daripada sin, ba dan ra. Tapi tuan-puan nampak dia tak ada kaitan dengan papan tulis tadi. Ini menunjukkan saburah ini adalah isim jamid nama dia. Yang mana fi'il dia itu berbeza dengan bentuk dia. Ya. Kalau sabara yasbaru, ya. Tuan-puan maka arti dia adalah memeriksa, menyelidiki, mengeksplorasi, mengukur, menimbang. Ini tuan-puan ke saya. Tapi yang kita nak cari apa itu? Saburatun. Dah jumpa dah saburatun, papan tulis. Cukuplah dulu. Untuk permulaan tuan-puan tahu makna dia ya. Baik, tuan-puan bagusnya di sini lagi tuan-puan kesayangan, dia kadang-kadang adalah dia bagi kepada tuan-puan contoh penggunaan dia. Ya. Ini penggunaan bagi perkataan yang berkaitan dengan saburah. Kat bawah tuan-puan akan jumpa tu. Ya. Jadi tuan-puan dikasih sekalian, isim jamid ataupun isim mabni, tuan-puan terus cari saja. Ya. Tuan-puan tidak perlu apa nama itu buang apa-apa. Keluarkan atau buang tambahan-tambahan. Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian. Kita sambung. Okey. Perkataan musanna. Kalau musanna, tuan-puan kasih sekalian, tuan-puan kena cari mufrad dia dulu. Itu saya kata amthilatun ini adalah jamak. Mufrad adalah mithalun. Kalau akar kata tuan-puan tuan-puan kena cari mufrad dia dahulu. Barulah tuan-puan dapatkan maknanya. Ya. Jadi ini susah sikit. Tuan-puan tak tahu amthilah ini adakah mufrad atau musanna ya kan? Biasanya bagi pemula dia tak tahu tu. Tapi bagi orang advance dia akan tahu amthilah ini jamak sebenarnya. Mufrad dia adalah mithalun. Tapi untuk kamus ma'ani, tuan-puan tak payah kisah lagi dah mufrad jamak ke. Tuan-puan cari je terus. Kita ambil praktis. Macam mana dalam ma'ani, amthilah, apa makna dia? Ya. Kita ambil kamus ma'ani, tuan-puan tengok amthilah. Ya. Okey, kita pakai ini je. Amthilatun. Hamzah, mim, tha, lam, ta marbutah. Search. Ya. Okey.
Di sini tuan-puan sekalian, kita nampak keluar amsalatun. Kalau tuan-puan faham bahasa Arab, amsalatun kalimatun asluha mathalun. Dalam bentuk fi surati jamak taksir. Ini jamak taksir sebenarnya amsalah ini, amsilah ni. Wa jazruha, dan akar katanya adalah mathalun. Mathala, wa jaz'uha mathalun wa tahliluha, hamzah itu adalah tambahan, asalnya adalah mim, sim, mim, tha dengan lam dengan tamar buta. Ini bagus kamus ni tuan-puan. Dia tunjukkan kepada tuan-puan tahlil dia. Atau tuan-puan namakan adalah macam mana terbentuknya perkataan tersebut. Okey. Tuan-puan kasih sekalian, dibagi pada tuan-puan di sini adalah, nampak tuan-puan kalau sekiranya dia bagi jamak, dia bagi dalam penggunaan ayat, dibagi pada tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan tekan pemandangan tuan, mithalun, kan? Kalau tuan tahu asalnya lagi bagus, maka tuan-puan akan tekan yang mufrad lagi bagus. Tuan-puan cari mim, mithalun, mithalun. Tuan-puan cari. Ini akan diberi makna yang lebih tepat. Maka orang yang ada ilmu saraf akan mendapatkan makna yang lebih tepat. Mithalun kalimatun asluhal ismu mithal. Fi surati mufrad. Ini adalah mufrad dia kata. Wa jazruha mathalun. Wa jazruha mithalun. Perubahannya adalah mithalun. Apa makna mithal? Mithal adalah type, model, pola, gambaran, ringkasan, lambang, contoh khas, contoh, ilustrasi, padanan. Jadi tuan-puan carilah makna yang sesuai. Mithal biasanya contoh, kan? Amthilah apa jadi dia tu? Contoh-contoh. Jadi tuan-puan akan mendapatkan makna tersebut. Nanti tuan-puan pergi bawah, tuan-puan nampak lagi penggunaan-penggunaannya. Banyak sebenarnya. Ni ada baru muka surat pertama. Muka surat kedua, kalau tuan-puan lihat, dia lengkapkan lagi. Jadi kamus ini bagi saya adalah mengalahkan kamus besar manapun juga. Dia sangat menarik. Ini kalau bahasa Arab Indonesia tuan-puan. Bahasa Arab Inggeris macam mana? Dahsyat lagi. Kita tengok. Cara nak menukar dia tuan-puan daripada Arabic Indonesia kepada Arabic ini, tuan-puan tekan saja pada bahagian yang Arabiyun Indonesia ni. Tuan-puan tekan je. Maka tuan-puan cari, tuan-puan nak English. Arabiyun Injiliziyun. Tekan. Okey. Kemudian tuan-puan nak cari apa? Mithal ini. Umpama dia dalam bahasa Inggeris dia macam mana? Tuan-puan tekan. Search. Tuan-puan akan dapat sini. Ingat tuan-puan baris dia mesti sama. Kalau mathalun, ini maknanya berbeza lah ni. Kita nak cari mithalun tadi kan. Kalau mathalun, sani'ut tamathil. Ini bagusnya tuan-puan dibagi kepada tuan-puan penjelasannya dalam bahasa Arab. Sani'ut tamathil. Sani' artinya yang membuat. Tamathil patung-patung. Person who make sculptures. Kan? Ini adalah sani'ut tamathil. Ini masal. Kita nak apa? Misal. Tuan-puan kena betul-betul sama dengan apa di dalam teks yang tuan-puan dapatkan. Misalun, masalun yuhtada. Qudwatun. Misal itu diantaranya adalah a moral principle or standard of behavior. Misal artinya contoh teladan maksudnya. Person who is good example of quality. Ideal. Kan? Ini diantaranya. Misal diantaranya adalah ibrah. Jadi tuan-puan dibagi kepada beberapa makna. Nanti tuan-puan waktu tuan-puan nak memahami satu perkataan, tuan-puan kena tengok konteks secara keseluruhan itu. Jangan tuan-puan ambil atas je. Di bawah dia lupa. Tuan-puan kena cari ke bawah lagi. Maka sesuaikan dengan teks tuan-puan tu. Apa yang dimaksudkannya. Jadi mungkin boleh saja adalah ibrah. Kan? Boleh saja adalah mathalun. Mithalun namuzad.
ghirarun. Dia bagi pada tumpuan muradif ataupun yang sama arti dengannya. Example. Jadi tumpuan yang ada di bawah itu kadang-kadang al-mazid. Al-mazid maknanya tumpuan maklumat tambahan. Tumpuan tekan maknanya ada perkara lain lagi. Ya, yang boleh tumpuan faham daripada perkataan misal tersebut, ya. Dan al-mukhtasar. Kalau tumpuan nak melihat secara ringkas saja, seperti kembali ke asal, itu namanya mukhtasar. Diberi ringkasan pada tumpuan sekalian, ya. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, itu dia kalau sekiranya tuan-puan jumpa bentuk jamak, eloknya adalah tuan-puan tahu mufrad dulu. Apa mufrad dia? Sehingga tuan-puan akan dapatkan makna yang paling sesuai untuk perkataan yang tuan-puan nak tahu makna tersebut. Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita lihat kembali teks kita. Okey. Baik, jadi kalau musanna jamak, macam mana? Cari mufradnya lebih baik. Sebab apa? Kalau tuan-puan tak tahu mufrad dia, mungkin nanti akan diberi kepada tuan-puan benda-benda lain yang macam hampir sama dengan dia, ya. Dan dia tak kena langsung dengan apa yang tuan-puan maksudkan. Takut nanti tuan-puan macam jauh je maknanya. Seperti itu, ya. Jadi kalau tuan-puan tahu asal atau mufrad dia lebih baik, Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita lanjutkan. Okey. Kalau sekiranya dia isim mustaq. Isim mustaq apa itu? Ini orang yang tahu ilmu saraf dia tahu, iaitu isim yang kita ada isim jamid tadi dan kita ada isim mustaq. Isim jamid tuan-puan yang tak ada perubahan. Ya, isim, jadi kita ada isim jamid, lawan dia apa? Opposite dia adalah isim mustaq. Ya. Okey, isim mustaqun. Isim jamidun, jadi lawan. Kalau saburatun, kita tak jumpa apa asal dia ni. Kita tak ada asal, dia tak ada fi'il dia. Kalau kita cari fi'ilnya sabara tadi kan, maka maknanya tak ada kaitan langsung. Dia jauh berbeza. Jadi tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, ini menunjukkan dia adalah isim jamid. Tapi kalau isim mustaq umpamanya adalah sabirun. Sabirun. Apa asal katanya? Tuan-puan cari fi'il madhi dia dulu. Fi'il madhi adalah sabara. Apa makna sabara? Nanti tuan-puan akan jumpalah. Kalau kamus mustaq, tuan-puan cari pada sabara dulu. Lepas tu tuan-puan pergi bawah lagi, jumpa tak sabirun. InsyaAllah tuan-puan akan jumpa. Kalau tidak pun tuan-puan karena isim mustaq ini adalah isim standard, yang mana kalau dia isim fa'il tuan-puan, apa maknanya? Orang yang melakukan. Ya, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka kalau tuan-puan jumpa sabara, tuan-puan cari-cari cuma ada sabara je cuma. Sabirun tak ada. Maka tuan-puan akan tahu bahawa ini adalah makna sabar, kan? So sabirun apa maknanya? Orang yang sabar. Jadi isim mustaq ini tuan-puan kena tahu saraf, dengan itu tuan-puan boleh beri maknanya. Sabirun adalah orang yang sabar. Jadi kalau tuan-puan cari kamus kadang-kadang tak jumpa sabirun ni. Tapi tuan-puan jumpa akar kata dia sabara. Maka tuan-puan kiaskanlah ikut ilmu saraf tuan-puan, yang mana kalau sabirun ni isim fa'il, maka maknanya apa dia tu? Orang yang sabar. Ya, orang yang sabar. Jadi dengan ini tuan-puan tahulah maknanya, ya. Tapi kalau tuan-puan tak ada ilmu saraf, tuan-puan tak jumpa. Tuan-puan akan dibagi sabara je cuma. Ya, bagi sabara, sabirun ni apa pula? Tak jumpa dia, ya. Sebab apa? Yang diberi pada tuan-puan adalah akar kata. Jadi dengan ilmu saraf,
tuan-puan akan tahu nanti apa makna sabir itu, yang mana dia adalah bentuk isim fa'il. Tapi kalau tuan-puan pergi kepada kamus Al-Ma'ani tadi, insya-Allah tak ada masalah. Tuan-puan boleh cari langsung. Ya. Cari langsung. Kita tengok iaitu sabara. Kalau sabara kalau kita langsung sabirun cari macam mana? Kita lihat sabirun. Okey. Sabirun, tuan-puan dapat. Sabirun halimun. Sebab apa? Kamus Ma'ani ni dia tak kisah sebenarnya. Tuan-puan nak cari dengan akar kata ke, dengan huruf perkataan yang ada ke, dia tuan-puan boleh jumpa. Jadi sabirun halimun. Apa makna itu? Suffering pain with patience. Menghadapi kesusahan dengan sabar, kan? Suffering for long time patiently. Di sini tuan-puan ada tambah, kan? Al-mazid. Al-mazid apa makna tadi? Maklumat tambahan. Tuan-puan ambil, tuan-puan tekan. Ini tuan-puan dapat di sini. Enduring, forbearing, forgiver, lenient, long suffering, patient, kan? Tuan-puan dapat. Atau di sini tuan-puan dibagi lagi. Sabirun, endure patiently, to bear stoutly, kan? Jadi ini tuan-puan dapat maklumat lebih lanjut. Bahkan tuan-puan kasih sekalian, dibagi pada tuan-puan dalam konteks. Dalam konteks tuan-puan boleh jumpa di bawah ini. Kalau dalam ayat macam mana. Bagus tuan-puan kasih. Ini kalau bagi orang-orang yang advance pun dia boleh sangat bermanfaat. Saya secara peribadi tuan-puan saya dapat manfaat. Kita tahu apakah terjemahan dalam bahasa Arab secara lebih tepat lagi, dan juga dalam bahasa Inggeris. Baik, tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian. Jadi banyak penerangan ini ada beberapa muka surat ni tuan-puan, banyak. Ya. Perkataan sabir saja. Tapi kalau tuan-puan ambil akar kata dia betul, tuan-puan akan dapatkan maklumat yang lebih banyak lagi. Kita ambil sabara. Sad ba ra, search. Okey. Dia adalah sabara, fi'il. Di sini jelaskan pada tuan-puan fi'il. Ya. Bermakna muradifnya tajallada. Have patience, be firm, be forbearing, kan? Al-mazid, tuan-puan dibagi maklumat lagi. Apa dia? Dia tunjukkan endure, suffer, kan? Be tough, be tolerant, kan? Tengok di sini tuan-puan, ada sabara, dia baris atas tahu. Sad dengan ba, wazan fa'ala. Kalau orang saraf dia tahu tuan-puan. Kalau diberubah baris dia macam mana? Sabirun. Sabirun apa makna? Syajarun murrun wahidatau sabirah. Sabirun tuan-puan, itu adalah iaitu pokok yang pahit. Juice of aloe plant used in medicine. Dia sebenarnya adalah digunakan untuk ubat. Type plant with six pointed leaves that grows. Dia bagi pada tuan-puan maknanya. Aloe, kan? Dia kata, so tuan-puan kata sabirun ini adalah kalau terjemahan bahasa Arab dia, di sini tuan-puan pokok yang pahit. Maka tuan-puan tahu bahawasanya orang yang sabar, orang yang menghadapi sesuatu yang susah tapi dia telan juga. Dia hadapi juga. Macam orang makan ubat lah. Ini contoh orang sabar. Kan? Di sini tuan-puan dapatkan makna yang lebih detail lagi. Sabrun. Continue steadily effort to achieve something. Kan? Tuan-puan bagi banyak maklumat. Sabrun. Tulul bal. Endurance. Forbearance. Patience. Kan? Okay, ini banyak. Jadi kalau tuan-puan kembali kepada asal, tuan-puan dibagi pada tuan-puan tambahan-tambahan. Sabbara. Kalau tuan-puan
jadikan wazan fa'ala. Ini orang yang ada ilmu saraf, dia sangat berguna bagi dia. Kalau sabbara pula apa? Itu adalah fi'il mana azza wa wasa. Iaitu apa dia? Express one sympathy. Menunjukkan rasa simpati kita pada orang. Rasa kasihan. Ya. Feel pity for. Ya kan? Ini sabbara. Cuma tuan-puan dikasih sekalian, yang tidak ada di sini saya nampak tuan-puan kekurangannya adalah dia tak bagi pada tuan-puan fi'il mudhari' dia. Ya. Dia tak bagi pada tuan-puan fi'il mudhari' dia baris dia apa. Sebab kita orang bukan Arab tuan-puan kita kadang-kadang tak tahu fi'il mudhari' dia macam mana. Boleh saja sabara yasbiru, sabara yasbaru mungkin kan. Tapi kita tak tahu mana yang exactly. Sabara yasbaru ke atau sabara yasbiru, kan? So tuan-puan kalau tuan-puan tak ada ilmu, tuan-puan akan kesusahan sikit ataupun tak biasa dengar kan, tuan-puan susah sikit nak tahu fi'il mudhari' dia apa. Di kekurangan pada kamus ini itu adalah tak bagi baris fi'il mudhari' dia. Ya, yang mujarad terutamanya yang mujarad dia tak bagi kepada tuan-puan iaitu fi'il mudhari' dia. Sedangkan fi'il mudhari' itu penting. Kita nak baca macam mana fi'il mudhari' dia kan. Dan kamus-kamus yang lain, kalau kamus yang fizikal, yang bagusnya tuan-puan dia akan bagi fi'il mudhari' dia tu. Ya. Jadi kalau tuan-puan tak jumpa apa dia fi'il mudhari' dia tuan-puan kena cari balik kamus Arabic dia. Jadi sekali lagi tuan-puan kesan, di sini tuan-puan nampak dibagi pada tuan-puan penggunaan dia tu. Sabbara. Kalau sabara ala apa maknanya? Ini sabara ala. Ya. Dia gunakan itu pakai apa? Pakai huruf jar, ya. Baik. Di sini tuan-puan dibagi lagi terjemahan yang lain. Jadi sangat puas hati tuan-puan sekalian terhadap kamus ini. Ya. Jadi tuan-puan rajin-rajinlah merujuk ke kamus ini. Nanti kalau sekiranya tuan-puan di sini tuan-puan di bawah tuan-puan tengok kalimatun dzatu silatin. Dibagi tuan-puan perkataan yang punya hubungan. Iaitu istibar. Tuan-puan jumpa perkataan istibar. Apa maknanya? Ya. Tuan-puan tekan je lah. Istibar apa pula? Dapatlah maknanya istibar. Bearing suffer with passion, kan? Dia bagi pada tuan-puan. Ini terjemahan dia pula, ya. Jadi saburun. Jadi dibagi pada tuan-puan pendedahan tentang perkataan itu yang masya-Allah sangat lengkap. Jadi rajinlah tuan-puan tengok ni, nanti tuan-puan akan bertambah maklumat tuan-puan. Baik. Tuan-puan ada soalan ke setakat ni tuan-puan? Saya seorang je bercakap, saya sebenarnya tak best. Kalau tuan-puan ada soalan, tuan-puan boleh tanya. Okey, jadi untuk apa nama dia tu? Kamus ma'ani sebenarnya tuan-puan boleh terus datangkan apa? Datangkan perkataan itu terus dan tahu akar katanya lagi bagus. Akar kata lagi bagus. Okey, kita jumpa mungkin isim maf'ul. Isim maf'ul bagi orang yang tahu bahasa Arab, ia adalah menunjukkan yang di, kan. Contoh tuan-puan terjumpa perkataan adalah majhul, kan. Apa makna majhulun? Ya. Ini adalah isim maf'ul, Tuan-puan dikasih sekalian, kalau tuan-puan cari ma'ani, boleh tuan-puan cari majhul terus. Tapi kalau tuan-puan dapatkan original dia, tahu asal kata dia ataupun akar katanya, apa itu? Ini adalah mim ini tambahan. Waw ini adalah tambahan. Apa akar kata dia? Jahala. Jahala. Nah, lagi bagus. Jahala. So, sekarang kita test. Kalau tuan-puan cari jahala dengan cari majhul, apa beza dia? Ya. Kita tengok kamus al-ma'ani kita.
Okay, first adalah kita cari majhul. Terus mim, jim, ha, waw, lam. Majhulun. Okay, maka okay, di sini di atas ni tuan-puan nampak dibagi penjelasan. Kalau tuan-puan tahu bahasa Arab dia, majhulun kalimatul ism, ka asluhal al-isim. Ini adalah perkataan yang asalnya adalah isim majhulun. Fi surati mufrad, dia adalah bentuk mufrad. Majhul ni adalah singular, dia kata. Muzakkar, dan dia adalah untuk muzakkar. Wa juzruha, akar katanya adalah jim ha lam. Itu jahala, ya kan? Wa jaz'uha majhulun. Jadi perubahannya adalah majhul. So apa maknanya? Majhulun ghuflun. Apa ni? Anonymous, ya kan? Orang yang tak diketahui, tak dikenal. Majhul boleh juga adalah ghairu mudawwan 'alal kharitah. Itu yang tidak ada dalam apa itu peta, map it, unbackground, uncharted, ya kan? So majhulun boleh juga adalah pasif. Kadang-kadang kita jumpa fiil majhul, ya kan? Fiil pasif, ya. Majhulun ghairu ma'lum atau unknown, ya kan? Tuan-puan dapatkan. Jadi kalau tuan-puan cari terus pada majhul, tuan-puan hanya dapat makna perkataan itu saja. Tapi kalau tuan-puan ada ilmu saraf tadi, tuan-puan cari iaitu akar kata dia, jahila, kan? Maka tuan-puan akan dapatkan maklumat yang lebih detail lagi. Sebenarnya bergantung keadaan tuan-puan lah. Kalau tuan-puan nak cepat, tuan-puan cari je lah majhul terus. Tapi kalau tuan-puan nak pendedahan yang lebih luas lagi, tuan-puan akan dapatkan iaitu perubahan yang lebih ini lagi, lebih banyak lagi. Okey, di atas selalu tuan-puan diberikan kepada kita tahlil ataupun tuan-puan itu bagaimana? Sebenarnya boleh tuan-puan kata juhulun. Kalau tuan-puan juhulun jumpa, itu adalah jamak taksir. Bagi jahilun. Fi hali yakunu marfu'an mansuban wa majruran. Yang mana dia boleh dalam keadaan marfu', mansub, majrur. Ya. Asal apa dia itu? Jahila. Jahila fi'il. Sayang di sini tuan-puan dia tak bagi fi'il mudhari' dia. Nak baca jahila yajhilu ke atau jahila yajhalu, ya kan? Dia tak bagi. Tapi kalau tuan-puan ada ilmu saraf, tuan-puan boleh detect juga sebenarnya, ya. Jahila yajhalu. Sebab huruf tengah dia adalah huruf apa nama dia? Huruf halqi. Maka huruf halqi ini fi'il mudhari' dia biasanya baris atas. Jahila yajhalu, zahaba yadhhabu. Jahila yajhalu. Apa makna dia? La ya'lam. Orang tak tahu. Jahila boleh juga nakira. Tidak diketahui. Orang yang tak ada pengetahuan. Jahila didda alima, dia kata. Jahila itu lawan kepada alima. Dia bagi pada tuan-puan makna dia. Nanti tuan-puan dibagilah iaitu masdar dia, jahlun. Ini masdar. Hamaqatun. Ya, hamaqah maknanya. Orang bodoh, yang apa itu? Kebodohan, ya. Jahlun adamul ilmi. Di antara jahlun itu maknanya tak ada ilmu. Ya. Jahlun jahalatun. Itu sama tu, dia nanti tuan-puan ditambahkan jahala pula apa itu? Nasaba ilaihil jahla, accused of ignorance. Menuduh orang itu tak jahil, tak ada apa, tak ada ilmu. Bagi pada tuan-puan perubahan itu. Ini dia. Tambah lagi tuan-puan, lagi detail. Bagi saya adalah, saya sepribadi puas hati dengan kamus Al-Ma'ani. Saya tak tengok lagi dah kamus fizikal sekarang. Saya pakai kamus Ma'ani ni saja. Ya. Jadi ilmu saraf tetap penting. Tapi dengan kamus Al-Ma'ani ni, tuan-puan bagi beginner bermanfaat, bagi yang advance lagi banyak manfaat dia. Ya. Baik, tuan-tuan puan-puan saya, kita kembali pada kita ada 20 minit lagi tuan-puan.
Saya ya nak cepat saja ya. Saya rasa kita nak cepatkan saja. Maaf Ustaz. Ya, silakan. Dalam kamus makni ni yang nampak bahasa Malaysia dia ada juga dia punya fi'il mudhari Ustaz yang dia beri. Macam jahilah dia kata ya jahalu, tajahala dia tajahalu. Ada Ustaz. Okey, bagus. Ada taklah semua tapi ada juga yang dia bagi dalam bentuk fi'il mudhari. Okey, bagus. Alhamdulillah di antara kamus yang bagus tuan-puan kalau cari adalah ada beberapa perkara yang mesti ada. Saya nak highlight tentang nak cari kamus yang bagus, apa yang perlu tu ada. Ya. Pertama tuan-puan kasih sekalian, kalau tuan-puan yang perlu ada adalah perubahan daripada fi'il madhi kepada mudhari' dia. Sebab ini penting. Sebab madhi mudhari' tuan-puan adalah sima'i. Contoh jahila tadi tu, kan? Dia bagi madhi, tapi dia tak bagi mudhari'. Kita tahu tuan-puan mudhari' ini adalah sima'i. Kalau bagusnya kamus tuan-puan, dia akan bagi pada tuan-puan fi'il mudhari' dia. Yajhalu. Ya. Ini cantik. Maknanya adalah jahila yajhalu. Dia bagi makna lepas tu apa. Okey. Yang pertama. Yang kedua tuan-puan dan kasih sekalian, kalau boleh dalam kamus tersebut ada juga adalah ada fi'il madhi mudhari' dia tuan-puan ya. Kemudian dia bagi juga adalah masdar. Bentuk masdar dia terutama yang mujarad lah. Sebab apa tuan-puan? Masdar ini pun sima'i. Ya, dia adalah sima'i yang berdasarkan dengar. Jahila yajhalu, apa masdar dia? Kalau yang ini dia akan bagi jahlan. Okey, mungkin tuan-puan dan kasih sekalian jahalatan. Dia bagi beberapa. Setengah fi'il tuan-puan dia ada beberapa masdar tahu. Jadi kalau boleh kamus yang bagus tu dia dedahkan pada kita fi'il, bentuk fi'il madhi dengan bentuk fi'il mudhari' dia dan bentuk masdar dia. Lepas tu kalau lagi bagus adalah dia tambahkan dengan isim mustaq ya. Isim mustaq. Ya. Isim yang merupakan perubahan daripada fi'il madhi mudhari' kita ni. Apa dia? Ada bentuk isim fa'il dia bagikan, kan? Ada pula isim maf'ul. Ya, jadi kita nampaklah perubahan tu. Kalau isim fa'il apa maknanya, kan? Isim maf'ul, isim makan dia, ya, ataupun zaman dia, kan? Kalau dia ada alat lagi bagus, isim alat dia pula lagi lengkap, lagi bagus, isim alat dia. Jadi kalau boleh ada di dalamnya penjelasan tentang fi'il madhi mudhari', kemudian adalah masdar. Ini masdar ni penting ini sebab dia sima'i. Kalau ada, kalau nilai plus tuan-puan dia biasanya dia akan datangkan iaitu mustaq ini. Dan setengah kamus yang sederhana dia tak akan datangkan mustaq ini. Sebab apa? Dia akan panjang menjela nanti. Ya kan? Jadi dia biasanya awak kena belajar saraf. Kalau tuan-puan awak tengok saraf nanti tahulah tu dia kata. Sebab ni kalau tuan-puan belajar saraf tuan-puan boleh kiaskan nanti. Oh ini isim fa'il. Maknanya orang lah. Ya. Okey, ini di antaranya. Ada isim mustaq tuan-puan Dan yang keempat tuan-puan kalau boleh adalah kamus yang bagus dia gabungkan penggunaan fi'il itu dengan fi'il dia digabungkan dengan apa itu huruf jar. Kadang-kadang setengah perkataan dia akan berubah maknanya apabila digabungkan dengan huruf jar. Kita ambil contoh perkataan zahaba tuan-puan. Zahaba ini ni dia akan berbeza menurut apa tambahan dia tu. Zahaba ila kan. Kita ambil contoh kamus al-ma'ani kita tadi. Ya. Kita balik pada kamus al-ma'ani kita, dia bagi tak? Kalau ada tuan-puan itu maknanya baguslah dia tu Okey. Perkataan zahaba. Ya, zahaba. Ya.
Okay, search. Okay, zahaba. Ini zahabun. Ini adalah emas dia kata ya. Ini adalah kalau sekiranya tuan-puan kasih sekalian gold macam ni, mana dia bagi pada tuan-puan isim. Okey, sekarang tuan-puan saya dia bagi pada tuan-puan zahaba in sarafa. Dekat sini tuan-puan nampak ya. Ini adalah fi'il. Ada fi'il dan niha. Sayang kat sini ni yang dalam English tuan-puan dia tak bagi kepada kita pada tu fi'il mudhari' dia apa? Zahaba, nak baca yazhabu ke yazhubu ke dia tak bagi. Kalau Melayu mungkin ada ya. Zahaba mana adalah insarafa. Zahaba. Dia tak tambahkan zahaba. Masih zahaba lagi. Tak ada penambahan lagi tuan-puan di sini ada zahababi. Tuan-puan nampak tak? Zahababi. What the meaning? Carry away, take away. Tuan-puan tengok kan? Ini maknanya kamus yang bagus. Sebahagian kamus dia tak bagi tu. Apa lagi tuan-puan? Zahaba ila. Zahaba ila qasada. Ya. Be take oneself. Go to, head to, repair to, take to. Ya kan? Dia bagi pada tuan-puan. Kamus yang bagus dia akan diberi seperti itu. Kadang-kadang ada beberapa lagi tambahan nanti. Ya, zahaba fi atau macam mana dia akan lengkap. Jadi bagus kamus adalah dia tambahkan juga gabungan fi'il dengan apa tadi kita kata? Dengan huruf jar. Ya. Kita balik pada kamus yang bagus macam mana. Iaitu dibagi pada kita iaitu fi'il dengan huruf jar. Kadang-kadang tuan-puan digabungkan dengan huruf jar maknanya berbeza. Kita dapatkan yang tanpa ada huruf jar tersebut. Jadi ketika kita masukkan dalam ayat kita, macam tak kena je, tak sama je. Maka kalau bagus itu ya. Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian. Yang kelima, jadi kalau boleh ada penggabungan dengan huruf jar. Kemudian tuan-puan, kamus yang bagus adalah kalau boleh tuan-puan, dia gabungkan dengan kata nama yang lain. Kalau kadang-kadang dia ada nama dia tuan-puan semacam idiom ke dalam bahasa Inggeris. Idiom. Gabungan. Contoh adalah qasirul qamah. Qasirul qamah. Qasirul qamah. Dia gabungkan. Ini qasir dengan qamah. Bagi sebagian kamus kadang-kadang tuan-puan cari pada qasir umpamanya kan dia akan bagi pada tuan-puan kombinasi-kombinasinya yang memberikan kepada tuan-puan makna kalau makna asal word by word dia akan makna lain tahu. Ketika dah digabungkan itu dia mempunyai makna yang berbeza. Makna kiasan dia tuan-puan. Apa makna qasirul qamah? Cuba kita tengok. Kamus yang bagus dia biasanya akan ada tu. Kombinasi dia tu, ya. Kita tengok Kita tengok Melayu lah, Indonesia lah supaya ni sikit. Ada tak perbezaan dia Okey. Iaitu qasirul qamah. Ada tak? Itu qasir. Kita masukkan qasir, qasad, ra, space, al-qamah. Ya, al-qamah. Okey, search. Qasirul qamah. Qasirun. Ya. Di sini tuan-puan nampak dia baru memberi kepada tuan-puan qasirun, qasirun. Qasirun. Di sini dia ada nampak sebenarnya ada qasirun, qasirul ajal. Ada qasirul ajal, jangka pendek. Qasirul amad, jangka pendek juga. Qasirul basar. Tuan-puan jumpa. Ini bagus. Qasirul basar itu pendek daya pandangan dia. Qisarul basar, rabun. Tawilul qamah. Tawilul qamah. Qamah itu tu orang yang tinggi. Qamah itu sebenarnya adalah iaitu menunjukkan posture dia.
ukuran badan dia. Kalau tawilul qamah orang tinggi, qasirul qamah mana itu? Orang yang rendah. Rendah body dia tu, badan dia tu. Tulul qamah. Ini diberi kepada tuan-puan penggunaan dia. Maksuratun nazar, ta'irah, qasirun nazar. Jadi tuan-puan saya diberi gabungan tu. Penggabungan tersebut yang menyebabkan kita akan lebih tepat lagi kita menggunakannya. Jadi kalau boleh ada kombinasi isim dengan isim tadi tu. Sebab dia akan membantu kita mendapatkan makna yang lebih tepat. Sebab kalau kita cari makna asal dia, kadang-kadang kita susah nak kaitkan. Ini apa maksudnya tuan-puan? Qasirul qamah, pendek. Badan pendek. Kalau bahasa kita adalah badan pendek lah. Badan dia pendek. Orang pendek badan. Itu maksud dia. Jadi kalau boleh digabungkan tu. Okey. Yang keenam tuan-puan kasih sekalian, lagi bagus adalah diberi kepada kita contoh penggunaan ayat. Contoh ayat dalam ayat. Contoh dalam ayat. Dalam sentence. Macam mana nak dia buat dalam sentence? Kalau boleh kamus tersebut ada tu. Sehingga kita penggunaannya tu tahu sekali selain daripada tahu kita maknanya. Dengan contoh tu lagi teranglah jadi dia. Kalau tuan-puan nak membina ayat senang Okey, kita lihat. Di sini tuan-puan kasih sekalian, dalam kamus Al-Ma'ani ini, tuan-puan ada beberapa pilihan nanti. Kalau tuan-puan tengok Al-Ma'ajim Arabiyah, Qawamis Arabi Ajnabi, ini adalah foreign. Ini ada tarjumah siyaqiyah. Ini maksudnya contohnya dalam ayat. Tarjumah siyaqiyah artinya adalah iaitu kalau tuan-puan letakkan vocab itu dalam ayat, apa maknanya? Macam mana susunannya? Dia bagi pada tuan-puan. Ini tuan-puan tekan kat sini. Tuan-puan nampak ni. Tuan-puan ambil perkataan pemadai qasir tadi. Qasirun. Qaf, sin, ra. Search. Okey. Dia bagi contoh dia tuan-puan Yushiru mustalah tawil fi atwal adlah fil maqta'il adali bainama yasifu mustalah qasirul aqsar adalah. Dia bagi istamalat. Ini contoh dia. Istamalat dirasatu ala mardal musabina bil qusuril kalawi. Ini pengguna. Wa tamma tasnimu halatihim hasba ma'dali tasfiyati. Ini tuan-puan dengan istilah moden lagi. Qasir apa ni? Moderate. Dalam sentence kadang-kadang dia kena sesuaikan moderate makna di sini. Dia ada penggunakan. Dia datangkan penggunaan lagi. Qasru syita wa qasru yaqa'u. Di sini. The withdrawal of Bahrain from the boycott was in order to dibagi pada tuan-puan terjemahan dia. Sangat bagus tuan-puan Ini taksir. Apa makna taksir pula? Ini dia datangkan di dalam ayat tuan-puan. Kadang-kadang dalam ayat dia perlu adjustment lagi. Jadi kalau dalam Al-Ma'ani tuan-puan boleh cari pada tarjumah siyaqiyah. Bahkan dalam Al-Ma'ani tuan-puan boleh cari dalam Al-Quran ada tak perkataan qasir ini contohnya kan. Kita tekan kalimat Qur'aniyah tersebut. Tuan-puan masukkan perkataan umpama dia qasir tadi. Ada ke tak? Okay. Search. Uzran la yuflih bahthuka bil uthur ala ayna ta'id. Mana perkataan qasir dalam Al-Quran tak ada. Kita ambillah perkataan alhamdu. Ini kan? Tuan-puan boleh cari dalam Al-Quran juga. Alhamdu. Okay. Maka didatangkan pada tuan-puan ayat-ayat yang ada alhamdu. Dan kalau tuan-puan nak tahu maknanya, tuan-puan tekan perkataan alhamdu tu apa? Tuan-puan akan diberi maknanya. Alhamdu alif lam ta'rif.
Ada tu ta'rif. Hamdu itu adalah isim. Daripada akar daripada hamida. Hamdun. Maknanya dia all praise and thanks. Ini terjemahan dia. Dan tuan-puan dijelaskan tafsir dia pula. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu apa dia? Alhamdu huwa thana'u bil qawli 'ala al-mahmudi bi sifati al-lazimah wal muta'addiyah. Ini bagi orang nak tafsir Al-Quran, tuan-puan, ini sangat membantu pada dia. Ini dalam bahasa Inggeris dia dibagi pada tuan-puan. Jadi ini dalam tafsir pun ada. Tafsir Jalalain, tafsir Muyassar. Masya Allah tuan-puan. Jadi dengan apps ini saja tuan-puan boleh mengetahui banyak perkara. Itu kalimat Qur'aniyah. Bahkan tuan-puan boleh dapatkan muradif. Apa makna muradif wa adad? Iaitu perkataan sama erti dan berlawanan. Kita ambil contoh tuan-puan. Perkataan kabir. Makna besar kan? Itu muradif dia. Itu maknanya. Apa muradif dia tuan-puan? Kita lihat. Dibagi pada tuan-puan muradif. Masya Allah. Kabir, muradifat dia banyak. Kata seerti dia banyak. Dakhmun, kubarun, bahidun, jasimun, rahibun, rahbun, rafi'un. Masya Allah. Ini jarang jumpa dalam kamus ni. Semua ada kat sini. Dan lawan dia apa dia? Kabir, lawannya adalah haqir, khadi'un, zalilun, radihun, zahidun, syabun, saghirun. Dia bagi pada tuan-puan banyak-banyak lah. Ini. Jadi ada kata seerti, ada kata berlawanan. Masya Allah tuan-puan. Okey. Ini tu muradifat wa adad. Tuan-puan boleh gunakan. Apa lagi tuan-puan? Tahlil wa tasrif. Bahkan tuan-puan dia bagi pada tuan-puan penjelasannya. Contoh kita tekan tahlil ini. Kita masukkan perkataan umpama dia tadakhala. 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 Benar kan? Apakah maknanya? Tadakhala. Okey. Tuan-puan nampak? Dia akan bagi kepada tuan-puan. Ini dia. Kalau tudakhilu dia kata, dia bagi penjelasannya lah. Kalimatun asluha fi'lu dakhala fi sighatil mudhari' mansubun li dhamiril mufradil mudzakkar anta wa juzruhu dakhala wa juz'uhu dakhala tahliluha ta dakhala unzur dakhala dia kata. Boleh tahu maknanya. Dia bagi pada tuan-puan penjelasannya. Bukan hanya penjelasan, tasrif dia pun ada. Masya Allah ini. Tadakhaltu. Atadakhalu. Atadakhal. Ini mudhari' majzum, mudhari' mansub, mudhari' tak muakkad. Ada huruf taukid dia pun dia masukkan. Masya Allah tuan-puan. Fi'il amar dia. Amar muakkad dia ada. Cuma susunannya sikit tuan-puan, susunan berbeza sikit. Daripada ana dahulu. Kalau kita biasakan huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum kan. Tapi kalau ini tuan-puan dia datangkan pada tuan-puan daripada ana dulu. Ana tadakhaltu, nahnu tadakhalna. Ini Masya Allah, amazing tuan-puan. Ini sangat. Dan bahkan didatangkan kepada tuan-puan majhul juga. Kalau tuan-puan nak masukkan majhul macam mana? Majhul adalah pasif kan? Tudukhiltu. Boleh. Tudukhilna. Ini tuan-puan susah ni tuan-puan jumpa. Tapi dia bagi pada tuan-puan. Ini maksud dia adalah tahlil wa tasrif. Dan tuan-puan dan kisah sekalian, apa lagi diberi ke sini tuan-puan? Nama. Ini kalau ada nak bagi nama cucu tuan-puan, nak tahu dia dalam bahasa Arab, tuan-puan tulislah. Contoh adalah cucu tuan-puan nak bagi namanya Amirah. Tuan-puan buat. Ini cari pada Akram. Unut. Cuma penjelasannya dalam bahasa Arab lah. Aman. Idrak. Tuan-puan boleh dapatkan. Shima. Kalau tuan-puan ada nama Shima, apa dia tu? Shima ismu muannas Arabi qadim. Nama perempuan Arab lama. Maknanya allati fi badaniha alamah. Orang yang di badannya ada tanda. Kadang-kadang orang ada tanda hitam kan. Itu nama dia Syamah nama dia. Wal amatu taku. Orang awam kata, ini orang adalah bahasa dialek, orang kata mausyumah. Muzakkaruha ashim.
Kalau lelaki kata Ashim. Kalau nama perempuan namanya Ashima, ya. Shima. Ya. Jadi tuan-puan dikasih sekalian, wa ismu Shima bintul Haris Sa'diyah. Shima ini adalah anak perempuan kepada Haris As-Sa'diyah yang mana merupakan kakak susuan Nabi SAW. Dan dia lebih besar daripada Rasulullah SAW. Ini dibagi pada tuan-puan. Masya Allah tuan-puan. Nak cari nama, boleh cari sini. Lepas tu tuan-puan, ada fawaid lughawiyah. Ada satu kumpulan istilah-istilah dalam bahasa Arab, tuan-puan boleh cari di sini. Bahkan juga tuan-puan aqwalun mausurah. Aqwalun mausurah adalah syair-syair ataupun ayat-ayat ataupun kata-kata yang berhubung dengan apa yang kita cari itu. Jadi tuan-puan sangat menarik, tapi karena masa dah habis tuan-puan, saya rasa setakat itu. Dan tuan-puan rajin-rajinlah menggodek-godek kamus online ini. Lagipun sekarang kita kita sangat mudah, internet tak mahal, tuan-puan boleh cari. Jadi pada zaman sekarang ini tuan-puan, belajar ilmu bahasa Arab lagi mudah, banyak kemudahan yang tuan-puan boleh dapatkan. Jadi oleh itu tahniah bagi tuan-puan yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini untuk membincangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, tuan-tuan puan-puan dapat manfaatnya insya-Allah. Tuan-puan ada soalan ke sebelum kita akhiri? Sebab saya rasa ada kelas lagi lepas ni. Okey. Ada soalan? Okay, tuan-puan hidup ke atau tak hidup? Okey. Semua okey? Okey, insya-Allah Ustaz. Okay. Tapi laju sikit je ni. Masalahnya tuan-tuan puan tak tanya. Tuan-puan tak tanya, saya laju je lah. Buat nak Maaf, ingat, Ustaz. nak dengar satu-satu Ustaz tu laju tu. Ustaz, saya ada soalan. Ya, silakan. Bagi perkataan yang ada huruf ilah tu Ustaz, kadang-kadang tak jumpa lah Ustaz dia punya. Huruf ilah itu tuan-puan kena kalau dengan apa namanya tu, dengan al-ma'ani ni senang je Kak. Ya. Al-ma'ani ni akak tulis je. Apa contohnya adalah yattaqun, mana kan? Yattaqi, mana kan? Apa makna yattaqi ataupun yattaqun? Ya. Akak boleh cari. Ya. Yattaqi, apa maknanya? Kalau untuk ma'ani dia boleh carikan pada tuan-puan, dia akan bagilah. Dia bagi akar kata dia. Waqaya, waqyun, waqa, wuqiya, wuqiya. Teruskan dulu. Kalau tak jumpa ke atas, tuan-puan cari ke bawah. Ittaqa. Di sini ittaqa, yattaqi. Tuan-puan jumpa ni. Jadi ketika mencari dalam kamus, tuan-puan, jangan ketika di atas tak jumpa, tuan-puan terus, alah tak jumpa lah. Cari ke bawah dia. Ya. Ittaqa, yattaqi, ittaqi, ittiqa. Ini dah ada yattaqi ni. Ini kan tadi yattaqi kita cari. So jumpa. Ittaqallaha, ittaqa. Jadi untuk ma'ani Kak Nora tak ada masalah. Ya. Kalau akak cari dalam kamus biasa memang susah sikit. Ya. Kena cari akar kata dia. Jadi ketika huruf ilah, tuan-puan kena cari dua. Cara dia adalah kadang-kadang kita tak tahu asal dia waw ke ataupun ya kan. Cara dia adalah cari pada dua-dua. Cari pada agak-agak kan. Kalau nak tahu huruf ilahnya adalah cari masdar dia lah. Kalau kita tak tahu masdar macam mana, agak-agak lah. Contoh adalah Sarah, kan. Apa ni Sarah ni? Nak cari pada waw ke atau ra? Tak apa. Cari dulu pada waw, sin, waw, ra. Kalau tak jumpa, cari sin, ya, ra. Ya. Jadi alif ini sama ada asalnya waw, sama ada asalnya ya, itu je. Ya. Ini kalau nak mencari huruf ilah. Ya. Okey. Ada soalan lagi? Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, cadangan saya kalau tuan-puan nak mantap lagi, tuan-puan kena belajar saraf. Tuan-puan belajar saraf itu akan membantu tuan-puan lebih dalam
membincangkan kamus ini. Ya, baik. Saya rasa setakat itu dulu. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selamat menyambut bulan Ramadan. Ramadan mubarak. Taqabbalallah minna wa minkum insyaallah. Semoga kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang insyaallah.